Ketika mana semua roh dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana berada di alam roh, daripada roh Nabi Adam sampailah roh yang terakhir sekali diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampainya masa, maka Allah akan lepaskan roh mengikut tarikh lahir masing-masing. Si fulan bin si fulan dilahirkan pada waktu ketika, waktu ini, tahun ini, masa itu, maka ketika itulah dilepaskan roh ke dalam jasad. Alam roh ke alam rahim, sampailah ke alam dunia yang kita berada sekarang. Lepas ini barulah kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke alam barzakh, yang mana ketika mana di alam barzakh semua manusia akan merasainya. Andai kata si fulan bin si fulan pukul 10 malam ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mati, maka bermula malam inilah dia akan masuk ke alam barzakh. Dan ketika mana semua makhluk yang bernyawa dimatikan, iaitu manusia, haiwan, jin, malaikat dan syaitan, iblis, bila kesemua dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hatta malaikat yang mencabut nyawa sendiri, dia sendiri akan cabut nyawanya sendiri sebagai satu tanda alam dunia sudah berakhir. Dan ketika mana ruh dan jasad dipisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicabut ruh oleh malaikat pencabut nyawa, maka manusia ni akan dibawa daripada rumah ke alam kubur. Dan ketika mana digali dan ditanam oleh ahli keluarga, oleh kawan-kawan, oleh ahli kampung, maka sikit demi sikit kita akan ditinggalkan oleh mereka. Sehingga kan kata Nabi SAW, orang yang mati boleh dengar tapak kaki ahli keluarga yang sikit demi sikit meninggalkan beliau yang berada di alam kubur. Dan pada ketika itulah datangnya dua malaikat yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Tugas mereka hanyalah untuk memukul manusia yang tak boleh nak jawab soalan daripada malaikat Munkar dan Nakir. Kata Nabi SAW, malaikat ini sangat-sangat besar dan matanya seperti mata binatang. Ketika mana mereka bercakap, akan keluar api daripada mulut mereka dan suara mereka seperti guruh kuatnya, dan di tangan mereka adanya sebuah penukul, dan sekiranya penukul besi itu diletakkan di atas gunung yang besar, gunung yang berat, gunung yang kuat, maka nescaya gunung itu akan hancur. Bagaimanakah kita, badan kita yang 4 kerat, bagaimana dengan badan kita yang ada tulang-tulang yang tak terlalu gagah? Maka itulah yang akan dipukul oleh malaikat Munkar dan Nakir kepada manusia yang tak boleh nak jawab soalan daripada mereka. Jadi apa tujuan malaikat Munkar dan Nakir ni pergi kepada setiap ahli kubur? Setiap ahli kubur bila ditanam, maka malaikat ni akan pergi dan bertanya soalan kepada mereka. Antara soalan yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir ni sekian maklum, semua orang tahu, hatta daripada kecil sampailah dewasa, hatta daripada kecil sampailah tua, semua orang tahu apa soalan yang ditanyakan. Man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka. Tetapi sayangnya semua soalan itu telah bocor, tetapi bukan dengan percakapan kita akan jawab, tetapi dengan iman kita. Andai kata iman kita ketika itu iman yang teguh, iman yang jazam, maka itulah akan dijawab oleh manusia pada ketika itu. Maka ketika mana iman seseorang tu merupakan iman yang baik, merupakan iman yang sangat beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan jawab semua soalan daripada malaikat Munkar dan Nakir. Maka kata Nabi SAW, andai kata orang yang beriman dapat jawab ke semua soalan daripada malaikat Munkar dan Nakir, maka bermula pada itulah kuburnya akan dilapang selapangnya oleh malaikat tersebut, sehingga 70 kali 70 hasta. Dan kata malaikat kepada orang yang beriman, maka tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin yang tidak dapat membangunkannya kecuali orang yang paling disayangi, dicintai olehnya. Sampai bila kita akan tidur? Sampai bila kita akan berada di alam barzakh? Sampailah tiupan sangkakala yang kedua, dibangkitkan ke semua para nabi, ke semua para manusia, ke semua makhluk yang bernyawa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.